Assalamualaikum. Bersama lagi kita pada bahagian yang kedua Sirah Dajahas. Baiklah, kita akan sambung lagi pelajaran kita yang part 1. Kini kepada bahagian yang kedua, iaitu perubahan dan pembaharuan dasar pentadbiran yang dibuat oleh Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Para pelajar boleh buka muka surat 32 hingga 36. Ada 7 yang dinyatakan di dalam kitab Perubahan dan Pembaharuan Dasar Pentadbiran Khalifah Omar bin Abdul Aziz. Nombor 1, boleh tengok dekat dalam tu, sektor ketenteraan. Apa perubahan yang dibawa dalam sektor ketenteraan ni? Yang kedua, sistem percukaian. Yang ketiga, tiada diskriminasi. Yang keempat, mencegah amalan monopoli. Yang kelima, penyebaran Islam dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, sistem sosial. Dan yang ketujuh, pandangan. Kita akan pergi satu persatu. Kita akan pergi dulu sektor ketenteraan. Kalau kita ketahui sejak mula ditubuhkan lagi kerajaan Bani Umayyah ni, tentera mereka mentumpukan perhatian untuk memperluaskan lagi wilayah-wilayah takluknya. Maka peranan tentera sangat penting. Beliau, iaitu Khalifah Omar bin Abdul Aziz, mengarahkan supaya Baitulmal mengeluarkan peruntukan khas bagi menambah gaji tentera. Yang nombor 1 tu. Kemudian memberi sara hidup kepada tentera yang cacat, balu dan anak tentera yang mana gugur dalam dan syahid di medan perang. Arahan ni dibuat disuruh Baitulmal keluarkan peruntukan khas untuk tentera ni, dibuat untuk apa tujuan dia? Mengenang jasa tentera dan para pahlawan yang telah berkorban untuk membela agama, bangsa dan negara. Itu yang perubahan dalam sektor ketenteraan. Yang kedua, kita pergi kepada sistem percukaian. Sistem percukaian. Memandangkan terlalu ramai rakyat yang baru memeluk Islam di wilayah-wilayah yang dapat ditakluki, beliau mengarahkan pegawai-pegawai dan gubernur di wilayah tersebut untuk menggiatkan usaha dakwah dan mengatur sistem pendidikan yang lebih sempurna. Yang kedua, pengecualian cukai kharaj dan jizyah. Dan yang ketiga, mengenakan zakat hasil tanaman tidak melebihi 1/10. Dan yang keempat, memperkenalkan kaedah bayaran cukai baru di wilayah tersebut. Kaedah percukaian baru tu yang macam mana? Ada 3 kaedah. Boleh lihat muka surat 34. Kaedah munasabah, kaedah muqasamah dan kaedah utsam. Kaedah yang pertama tu, bayaran mengikut keluasan tanah yang diusahakan serta hasil yang diperolehinya. Yang kedua, kaedah bayaran mengikut hasil tanah yang diperolehi. Dan yang ketiga, bayaran cukai pajak tanah. Itu dari segi sistem percukaian. Yang ketiga, baiklah, untuk yang ketiga, tiada diskriminasi. Maksudnya tiada penindasan. Rakyat beragama Islam dianggap setaraf tanpa mengira suku, kaum dan keturunan. Manakala rakyat bukan Islam dianggap sebagai warga negara yang mendapat jaminan perlindungan serta keadilan. Walaupun rakyat bukan Islam ni dikenakan cukai, tidak diberi hak menjawat jawatan sebagai pegawai kerajaan dan diberikan beberapa sekatan lain yang dianggap perlu, tapi mereka tetap mendapat jaminan perlindungan serta keadilan. Seterusnya yang keempat, mencegah amalan monopoli. Bangsa Arab pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dianggap golongan elit kerana mereka memiliki kekayaan dan hak-hak istimewa. Untuk mengelakkan amalan monopoli, bangsa Arab pada pemerintahan Khalifah Omar bin Abdul Aziz, bangsa Arab dikenakan satu peraturan khusus. Apa dia peraturan khusus tu? Mereka, iaitu bangsa Arab, tidak dibenarkan membeli tanah di wilayah-wilayah yang baru
yang dikuasai. Tetapi untuk tujuan pelaburan, mereka hanya dibenarkan menyewa atau memajukan tanah di mana-mana wilayah secara usaha sama dengan penduduk tempatan. Maksudnya kat sini, Khalifah Umar tidak menindas golongan bawahan ataupun di penduduk wilayah yang baru. Tak semua orang bangsa Arab boleh monopoli menguasai tanah yang dah dimiliki. Ada syaratnya, dan syaratnya tak boleh beli. Kalau yang boleh pun disewakan ataupun bangunkan tanah tu dengan usaha kerjasama penduduk tempatan. Okey, jelas? Kita sambung lagi pada yang kelima, penyebaran Islam dan pengembangan ilmu. Okey. Agenda utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada pemerintahannya adalah untuk menyebarkan Islam, kerana beliau anggap menjadi tuntutan Allah kepada umat Islam, khususnya mereka yang diamanahkan sebagai pemimpin. Jadi oleh itu beliau melantik tokoh-tokoh berwibawa untuk berdakwah. Dihantar rombongan Gubernur Afrika dan India untuk berdakwah. Antara yang dilantik oleh seperti Yazid bin Habib dihantar menemui raja dan pembesar negeri untuk berdialog tentang Islam. Dan yang ketiga, dapat mempengaruhi Raja Sind untuk memeluk Islam. Hasil daripada dakwah tokoh-tokoh yang berwibawa ini, raja-raja kuasa besar dapat memeluk Islam. Maka bila memeluk Islam, ajaran agama Islam mula tersebar. Itu dari segi penyebaran Islam. Sekarang pengembangan ilmu pula. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sering berdamping dengan para ulama dalam berbagai-bagai bidang ilmu. Jadi untuk membina banyak masjid, sekolah dan pusat pengajian tinggi untuk apa? Untuk rakyat menuntut ilmu semestinya lah. Kemudian galakkan ulama buat penyelidikan dari pelbagai sumber dan kemudian diterjemah kepada bahasa Arab. Boleh tengok pada kenyataan 35 pada muka surat 35. Antara penyelidikan asing yang sangat diutamakan oleh beliau adalah penyelidikan dalam bidang agama dan perubatan. Bidang agama, beliau menugaskan Muhammad bin Abu Bakar untuk mengkaji dan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah untuk rujukan akan datang. Dalam bidang yang kedua iaitu bidang perubatan pula, dua buah sekolah perubatan dibuka di Antawish dan Haran bagi menggantikan sekolah perubatan di Iskandariah. Para sarjana perubatan diarah membuat penyelidikan dan mengumpulkan bahan-bahan kajian dengan lebih tersusun. Dengan itu, mereka tidak lagi terpaksa bergantung kepada dapatan kajian asing. Jadi ada sekolah khusus untuk bidang perubatan. Segala bahan kajian dan hasilnya dikumpulkan di situ. Seterusnya yang keenam, sistem sosial. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menghentikan kutukan terhadap Sayyidina Ali dalam khutbah Jumaat dan mengarahkan khutbah Jumaat disusun dengan ayat 90 surah An-Nahl. Sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah, beliau sebelum dilantik menjadi khalifah, para khatib diarah supaya mengakhiri khutbah mereka dengan kata-kata yang mengutuk Sayyidina Ali. Setiap sembahyang Jumaat disudahi dengan kutukan kepada Sayyidina Ali. Untuk apa? Ada tujuan dia, untuk menyekat pengaruh kumpulan Syiah. Tapi apabila Umar bin Abdul Aziz memerintah, beliau hentikan kutukan tersebut, malah gantikan dengan ayat Al-Quran. Dan akhir sekali pandangan. Saya terus rumuskan sikit. Setengah kalangan menganggap Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah Ar-Rashidin kelima. Kenapa ramai pandangan begitu? Mengikut pandangan awam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang yang alim, warak dan soleh serta memiliki peribadi yang tinggi, setaraf dengan Khulafa Ar-Rashidin.
Beliau tidak mementingkan diri sendiri dan menjalani hidup secara sederhana. Beliau berusaha menjalankan pemerintahan menurut prinsip Islam, berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana yakin bahawa beliau diutus untuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan bukan untuk memerintah dan memungut jizyah daripada mereka. Okey, itu pandangan segelintir, pandangan awam terhadap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai ada orang anggap dia ni, beliau ni adalah Khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin yang kelima, sedangkan Khulafa' Ar-Rasyidin hanya 4. Tapi disebabkan sikap peribadinya, mereka menganggap pandangan mereka ni seperti Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey. Dan kesimpulan dalam pelajaran kita daripada awal sehingga yang akhir ni, saya simpulkan menggunakan kata ringkasan daripada saya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni menjalankan tugas sebagai khalifah dengan sangat baik. Kenapa dikatakan dengan sangat baik? Beliau ni adalah seorang khalifah yang sangat bijak dan berpandangan jauh. Beliau juga seorang yang bertakwa, menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana. Sebab itulah beliau dapat mengurangkan ketegangan yang dicetuskan oleh kumpulan Syiah dan Khawarij. Hasil daripada tu, beliau dapat menumpukan usaha ke arah pembangunan. Beliau sangat dihormati oleh semua kalangan sama ada semasa hidupnya maupun selepas wafat. Jelas setakat ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pelajaran seterusnya. Untuk hari ini, terima kasih kepada yang sudi mendengar, yang sudi menuntut ilmu, dan moga-moga ilmu ni kekal sehingga akhir. Kerana sejarah tak lapuk di zaman. Maka kita pelajarilah sejarah kita, terutamanya sejarah-sejarah Islam. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.